أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. صدق الله العلي العظيم. أما بعد. Terima kasih Ustaz Majelis, saya hormati Ustaz pimpinan Majlis Madrasah Makam Sejarah, seluruh staf tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini Allah memberikan nafas-nafas kehidupan kepada kita. Betapa berharganya kehidupan di dunia yang Allah berikan kepada kita ini yang tidak ketahuan sampai bilakah masing-masing tempoh dan ajalnya. Tetapi yang pasti setiap daripada kita ini telah memperolehi dan telah memegang angka-angka masing-masing. Kehidupan yang Allah berikan kepada kita ada yang dah 40 tahun, 50 tahun. Bahkan mungkin ada yang nak sampai umur pencen 60 tahun. Jadi alhamdulillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana inilah umur yang sangat-sangat bernilai dan berharga, dapat kita gunakan, manfaatkan dalam kehidupan kita ini. Jangan sampai dipersia-siakan. Kerana apa? Umur umat Nabi SAW ini tidaklah seperti mana umat-umat yang terdahulu. Mereka ini boleh hidup lama sampai ratusan tahun, hingga ada yang mencapai umur 1000 tahun. Berbanding dengan keadaan tubuh badan mereka, fizikal mereka yang dikisahkan orang-orang terdahulu, bagaimana sasa tubuh badan mereka ini hingga ketinggian mencecah 70 hasta tinggi, lebar sampai 40-50 hasta lebar. Sehingga kata Allah memberikan nikmat makan kepada mereka sebiji gandum pun, sebiji gandum sebesar seekor sapi atau seekor lembu. Walau umpamakan kita makan beras, sebiji beras begitulah sebesar seekor lembu, sesuai dengan fizikal tubuh badan mereka. Tetapi kerana dilihat panjangnya umur mereka itu, bahkan lebih daripada itu, fizikal mereka ini yang gagah dan perkasa, mereka rasa hebat dan sombong dengan Tuhan, tidak mahu menyembah dan beribadat apa yang dibawa oleh Nabi Allah SAW. Mereka menolaknya. Lalu dalam karunia Allah memperlakukan ke atas mereka dan berbagai-bagai musibah dan bala. Kaum umat Nabi Allah itu ditenggelamkan. Kaum Ad dan Samud, bagaimana mereka datangkan halilintar di tengah malam hari. Bagaimana lihat kaum-kaum yang lain, kaum Fir'aun, begitu dulu mereka semua dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggallah kita ini dijadikan fizikal yang semakin mengecil. Semakin mudah nak menunjukkan bahawa janganlah kita sombong. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di sementara dekat dunia ini. Wala tamshi fil ardi marha innaka lan tukhrikal arda wa lan tablughal jibala. Jangan kita ini berjalan di atas muka bumi Allah dalam keadaan kita ini sombong. Kita tidak mampu untuk menundukkan gunung ganang kalau orang dahulu. Bagaimana kaum Nabi Allah Salih alaihi salam
mereka boleh membina bangunan-bangunan daripada ukiran-ukiran, daripada mereka ini pahatnya batu-batu gunung. Mereka boleh jadikan tempat tinggal mereka, dan akhirnya ada yang sanggup mereka ini menyembah kembali apa yang mereka ukir dan mereka bina. Lalu mereka menjadi hamba yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah pada hari ini kerana apa ni? Umur ni saya sebutkan sangat-sangat bernilai dan berharga. Dia sudah pergi, dia tidak akan dapat dikembalikan semua. Untuk kita kembali kepada zaman kanak-kanak, zaman remaja, zaman kita bercinta di awal, perkenalan kita dengan pasangan kita pun kita tidak dapat kembali lagi. Kalau kita lihat akan potret gambar-gambar kita dahulu pun, kita akan tertawa sendiri. Bahkan kalau kita pernah 30-20 tahun dahulu memakai pakaian yang lengkap waktu kita bersanding, tapi pakai ke hari ini mungkin tidak boleh dipakai lagi. Hanya menunggu untuk kita dipakaikan kain putih namun kain kapan saja. Untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya menyeru kepada saya dan juga kepada kita semua agar dapat kita ini menjadi hamba Allah Taala yang sebaik-baik dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang ada dekat dunia yang hilang boleh kita gantikan. Boleh kita cari, tetapi umur ini tidak dapat dikembalikan. Pergunakanlah waktu-waktu yang Allah beri kepada kita di kesempatan dalam kita bekerja, jadilah sebagai satu niat ibadah. Dalam masa yang sama ada ruang-ruang majlis ilmu, kita dapat menghadiri bersama-sama. Kita tidak akan rugi. Kan ini janji Nabi Muhammad SAW. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, menuntut ilmu, dan pagi ini ada satu tajuk yang sangat besar. Kerana apa? Ini adalah tajuk kemuncak segala kemuncak. Untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Taala letakkan di dalam rukun Islam kita yang terakhir ialah melaksanakan haji. Man istata'a ilaihi sabila. Bukan sekadar ibadah itu haji. Dalam masa yang sama, orang yang tidak melaksanakan haji maka dituntut untuk kita melaksanakan ibadah korban. Jadi dengan keadaan ini, setelah itu menjadi seorang mukmin, seorang Islam yang mengucapkan kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana kita nak mempertahankan Islam dan akidah kita ini yang Allah kata wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu tinggalkan dunia ini nak bertemu dengan Allah melainkan kamu mati bawa Islam ini bukan title saja Islam, tapi faham kita dengan agama dan iman yang kita nak jumpa dengan Allah. Amalan kita, hati kita, segala tindak tanduk kita dekat dunia ini, bahawa kita tahu perjalanan hidup kita setiap detik nafas kita ini dicatat oleh malaikat kiraman katibin. Maka ada waktu-waktu tertentu kita hendaklah sentiasa memperbanyakkan ingatan kita kepada Allah. Umur yang berlalu, masakan kita melakukan dosa dan maksiat, hanya mampu untuk kita minta istighfar kepada Allah Ta'ala kerana Allah itu Maha Pengampun. Innallaha tawwabur rahim. Allah letak sesungguhnya Allah itu Maha menerima taubat, dan Allah itu Ar-Rahimnya, kasih sayang Allah Ta'ala yang terlalu tinggi dan mulia. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan sama-sama mendengar tajuk berkenaan dengan berkorban ini haji. Maknanya dekat sini berkorban yang bukan satu yang sangat besar signifikannya dalam hidup kita. Kalau kita lihat kenapa diletakkan selepas kalimat syahadat, kita salat nak menjadikan kita ini orang-orang yang dapat hamba Allah Ta'ala yang takwa, yang mampu menjadi pembimbing diri ini untuk melakukan dosa dan juga maksiat dan fajir dan kejahatan. Bukan sekadar daripada ritual tiba masa kita nak semayang-semayang tapi tidak memahami intibat daripada salat itu sendiri. Kemudian tiba bulan Ramadan kita berpuasa, ada harta yang Allah beri kepada kita ini untuk kita ini berzakat. Maka yang kelima, tunaikanlah haji bagi siapa yang mampu dengan kemampuan yang ada hari ini. Mak disebutkan istita'ah. Walaupun dalam keadaan kita ada duit, walaupun dalam keadaan kita cukup dengan belanja, kita ada selamat pergi dan balik, tetapi kota yang telah menyebabkan kita jadi terhalang untuk pergi ke sana. Lebih lagi
pembukaan. Setelah 2 tahun ditutup kerana asbab dunia dilanda dengan musibah yang sangat besar, daripada jutaan 2,5 atau 26 juta umat Islam berkumpul zaman tahun, tapi hari ini kira-kira 60,000 sahaja daripada seluruh penduduk dunia yang beragama Islam. Hanya mereka ini terpilih sahaja. Sebab itu kita kena sentiasa datangkan dalam hati kita ini kerinduan kepada Makkahul Mukarramah. Waktu saat ketika kita terbayang-bayang dengan lambayan-lambayan panggilan Ka'bah Al-Baitullahil Haram. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Sebab kita tidak ada kesempatan untuk menunaikan haji, belum dipanggil, belum dijemput menjadi tetamu Allah. Allah Subhanahu wa taala letakkan kepada kita satu cara lagi, ibadah umrah. Ada duit simpanan kita yang lebih, berusaha dan tanamkan azam kita untuk sampai ke sana. Yang sampai kita mati, ada simpanan harta kita, kita tak mampu nak taubat walaupun nak jejakkan kaki kita di tanah haram. Amat malam kalau kita ada duit dan kemampuan, tapi kerana sayangnya kita ini, kita sanggup berkorban hal-hal dunia untuk melengkapkan kelengkapan rumah yang sudah sedia lengkap, ataupun tidak rasa cukup dan keperluan dunia ini untuk kita cukupkan, tapi akhirnya kita pergi bertemu dengan Allah, tidak dapat menyempurnakan kemuncak ibadat, iaitu namanya ibadat haji itu sendiri. Baik, jadi berkorban dari haji ini adalah satu tajuk yang sangat besar. Karena apa? Dia mengakui bagaimana sejarah bermula daripada Nabi Adam alaihissalam, pengorbanan seorang manusia yang Allah Taala lantik menjadi rasul, dan akhirnya perjalanan itu sampailah kepada kemuncak pengorbanan yang paling tinggi dan paling agung, ialah kisah seorang insan bernama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam beserta dengan anaknya Nabi Allah Ismail alaihissalam, bersama dengan 2 tokoh yang sangat besar, tidak kurang hebatnya Siti Hajar dan juga Siti Sarah, menjadi isteri kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi saya nak bawakan untuk kita ini sama-sama dulu. Kerana apa ni? Kita tahu bahawa berkorban demi haji, banyak pun yang kita nak berkorban. Kemuncak dalam kehidupan kita berkorban. Berkorban kita sampaikan meraih cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramai orang kata, aku cinta kepada Allah, tapi ibadah salah yang kita lakukan tak sampai ihsan cinta kita kepada Allah. Yang Nabi kata, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu menyembah Allah seolah kamu nampak, kamu lihat Allah Ta'ala di hadapan kamu itu sendiri. Fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Kalau kamu tak dapat, kamu dapat rasakan keberadaan Allah melihat dan berada di hadapan kamu. Jadi dalam segala tindak tanda kita bekerja, kita menguruskan rumah tangga kita, apa saja jawatan yang diberikan kepada kita, kita akan merasakan bahawa ini adalah satu kenikmatan yang cukup Allah letakkan dengan nikmat-nikmat dan Islam. Wahai apa saja kita lalui dalam hidup kita ini, urhu fi silmi kafah, jangan sesekali terpedaya dengan langkah-langkah syaitan yang sentiasa untuk merengkuh iman kita ini, untuk mengusik iman kita, akhirnya tercelah untuk berjumpa dengan Allah. Selama ini kita kata, aku nakkan surga. Kerana kenikmatan pengorbanan yang cukup besar inilah yang mana kita nakkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang saya bacakan tadi dalam surah At-Taubah, ayat 111, kalau ada tafsir kita buka, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Innallaha wa amwalahum, sesungguhnya Allah telah membeli, Allah telah membeli daripada jiwa orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman saja, sekadar jadi orang Islam belum tentu dia beriman, tapi orang-orang beriman daripada diri mereka itu sendiri. Pengorbanan yang akan keluar daripada diri jiwa raga mereka, dan juga wa'amwalahum, dan harta mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, bi anna lahumul jannah, dengan Allah kurniakan kepada mereka ini syurga. Syurga untuk mereka ini dalam keadaan pengorbanan. Kata Allah, yang keturunan fi sabilillah, mereka ini sendiri akan berperang di jalan Allah
berperang lawan nafsu, berperang tentang kerana berkorban harta, berkorban tentang meninggalkan keluarga, berkorban kerana semua letakkan atasnya ialah kerana agama Allah Subhanahu wa taala, kan Islam itu sendiri. Apa kata Allah Taala pada mereka ini? Fayaqtuluna wa yuqtalun. Sama ada mereka itu terbunuh atau mereka itu dibunuh. Tuan-tuan, mati tetap mati. Kita berjuang tetap kita mati. Kita derhaka kepada Allah pun kita mati, kita taat kepada Allah pun kita mati. Kerana mati itu pasti. Sebab itu kita tidak tahu bila masa satu mati. Kita ada sijil kelahiran kita saja bila tarikh kita lahir, tapi tidak ada sijil kematian. Sijil kematian bila kita dah mati, kita pun tak dapat tengok sijil mati kita, melainkan ahli waris kita yang digunakan sebagai bukti untuk menuntut harta-harta yang kita tinggalkan. Barangkali kalau tak ada, tak ada apa gunanya. Hanya sekadar tuan lumpur begitu saja. Benarlah saya lihat, teringatlah sebuah syair Arab. Saya suka ungkapkan satu syair di zaman sebelum Islam, zaman jahiliyah, iaitu Imru Al-Qis mengatakan, man asya mata wa man mata fata wa kullu ma huwa atin lailati wa nahar sajid. Setiap yang hidup pasti akan mati, yang mati akan binasa, yang binasa dia akan lumpuh, akan pergi. Begitulah dia berganti. Kehidupan ini siang dan malam. Maknanya apa dia? Inilah mungkin hidup kita. Kita berada pada alam syahadah, alam yang dipanggil sebagai darul ibtilah. Ini adalah bumi yang Allah uji kita. Allah uji kita. Perit ke, tuan senang ke, susah dan sebagainya. Inilah perkara. Maka balasan adalah di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita hidup dengan lima alam. Kalau siapa yang hidup dengan alam, dia kata kita hidup dengan alam. Dia pada alam roh. Idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Allah nak tetapkan jadikan kita jadi. Kemudian berpindah kita pada alam wahid, asbab perkahwinan daripada ayah dan ibu kita. Allah berikan suriat. Duduk kita dalam alam wahid 9 bulan 10 hari. Allah jaga, Allah lihat. Siapa yang boleh makan, siapa yang kita bernafas, siapa yang hidupan kalau tidak Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan terkantung, kantung itu ditutup, tidak ada ruang nafas. Tapi siapa yang jaga? Allah. Waktu itu kita hanya berserah, Allahu Rabbi. Sebab kita ni zikir jangan ditinggalkan sehari pagi sehari malam. Sebagai tanda kita itu terbersyukur nikmat Allah bagi kita semua. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Raditu billahi rabba. Kita ada yang berdoa akan Tuhan dalam hidup aku ni Allah. Bersandar kita kepada Allah. Wa bil Islam dina, Islamnya agama. Wa bi Muhammadin nabiyyan, ikutan Nabi Muhammad. Itulah yang akan menjadi perjalanan. Sebab Nabi tinggalkan kepada kita ini dua perkara yang tidak akan selesai. Bukan berpegang, bukan pandang, bukan tengok, tapi kita ikut dan akur ajaran, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berpindah kita duduk di alam syahadah, alam dunia ini yang kita tak tahu. Semakin hari umur kita ini semakin singkat nak bertemu dengan Allah perjalanan kita. Maka sampai masa berpindah kepada alam yang keempat, pemisah antara dunia dan akhirat. Bukannya senang, perjalanan kita sungguh jauh, yang tidak ada penghujungnya. Sama ada kita masuk surga pun tak ada penghujungnya, masuk neraka pun tak ada penghujungnya. Kita tentu nak akan surga. Kalau nikmat kita dapat dekat dunia ni, kita dapat rasakan Allah terlalu hebat hingga kita rasa macam tak puas. Tapi Allah gantikan besok dalam surga. Semakin hari kalau nikmat muda semakin muda, nikmat kaya semakin kaya, nikmat senang semakin senang. Tak terbayang kita. Sifat surga itu berbandingkan dengan neraka Allah semakin tersiksa dan disiksa dan terus disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi apa sisi terkendalilah kita nak buat kepada korbanan. Korban demi haji itu haji adalah kemuncak. Bila sebut haji adalah kemuncak daripada rangkaian ibadah, daripada syahadat, daripada solat, daripada puasa sampailah kepada kita berzakat dengan harta dan sebagainya.
Dia adalah kemuncak kepada rangkaian ibadah serta pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bawa lagi kisah. Saya kata apa, Nabi Ibrahim Allah telah tunjukkan bagaimana pengorbanan Nabi Allah daripada peringkat awal. Sewaktu dia nak kenal Tuhan yang itu, betapa dia berkorban melihat masyarakat manusia, hatta bapa sendiri iaitu Azar. Azar itu bapa kandung sendiri pun tak kenal Tuhan, mengukir batu-batu berhala lalu disembah, dijual dan sebagainya. Adakah ini Tuhan? Allah bagi akal, sebab akal bagi kita ni jangan disalahgunakan. Banyak gunakan akal berfikir ciptaan Allah bersandarkan kepada wahyu. Hari ini orang cerdik, orang pandai, tapi akal mereka dibawa kepada kesesatan agama. Kita kena minta Allah tak sadar sebut orang yang berakal ini adalah orang yang cerdik. Di ulil albab alladzina yazkuruna Allah, mereka yang sentiasa ingatkan Tuhan. Sama ada dalam keadaan qiyam wa qu'udan wa ala junubihim. Lalu mereka ini kadang mereka berdiri, duduk, baring sebagainya, bekerja ke di mana saja. Allah kata pun dalam hidup kita ni, rezeki yang kita dapat siapa yang dulu, jawatan kita dapat siapa yang aturkan. Bukan apa ni kita katakan manusia mengurus saja, tapi ketentuan takdir itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nak dapatkan apa ni? Keberkatan dalam kehidupan kita. Apa gunanya kalau kita hidup senang, hidup kata tidak rasa puas, tidak rasa berkat. Maka saya sebutkan tadi bagaimana Nabi Allah Ibrahim ini daripada peringkat awal dalam dakwah sampai juga merantau dari satu tempat kepada satu tempat. Dia pernah hidup di zaman kerajaan Babylon. Kerajaan Babylon adalah kerajaan yang sudah menyediakan prasarana yang cukup lengkap dan maju kepada rakyat. Tetapi kerana raja ketika itu Namrud melihatkan dia ini berkontribusi. Lalu ketika itu dia lihat kenapa orang yang mungkin bantu dan menyembah, sedangkan dia tahu dia fikir bahawa batu itu tidak memberikan manfaat, batu tidak memberikan sebarang mudarat. Maka sampai dia mengaku dia hebat, dia berkuasa. Ini kalau kita lihat, kalau kita takut bila ada kuasa, tak besar mana pun, kalau kita ada pangkat sedikit, takut kesombongan timbul dalam hati kita. Apakah maknanya hidup kita ini kita nak berkorban dengan apa agama bila Allah beri kita ini kuasa atau pangkat jawatan kita walaupun sedikit. Ini kita nak kena lihat ini semua. Lalu ketika itu dia mengaku nak menjadi Tuhan. Sampai ke Nabi Allah Ibrahim berhijrah pergi satu kawasan di Palestin, duduk mengambil ketenangan di atas sungai Furat dan jelah di situ. Lalu dia duduk mencari Tuhan. Sampai dia lihat juga Palestin, dia tengok juga orang masih lagi menyembah yang bukan-bukan. Dia tak menyembah Tuhan, maka dia menyembah matahari, dia menyembah bulan, menyembah bintang. Ini apakah ini? Tapi Nabi Allah Ibrahim ini dia gunakan dakwah cara berfikir. Sebab itu dalam majlis ilmu untuk kita berfikir. Untuk kita berfikir macam mana Nabi Allah Ibrahim ajak berfikir. Maka dia kata, kalau inilah Tuhan waktu malam kita lihat bulan, bintang berkelima. Ini kan Tuhan kita. Maka keesokan hari tiba-tiba muncul pula matahari. Maka dia kata, aku tak suka Tuhan yang hilang, ganti pula Tuhan lain pula yang lebih besar. Hebatlah matahari ini menyinari panas dan sebagainya. Tetapi bila malam dia hilang, mana dia keluar? Dia ajak orang berfikir. Jadi ini mesti tentu ada yang menciptakan. Ini cara Nabi Allah Ibrahim AS. Dalam dakwah begitu sekali diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kepada. Sehingga dalam dakwah ini Raja Namrud cukup menyampah dan iri hati dan benci kepada Nabi Allah Ibrahim kemuncak sampai ditangkap dan dibakar. Hidup-hidup dikumpulkan dengan kayu api besar-besar dan dicampakkan. Tapi Allah nak tunjukkan mukjizat, Allah tunjukkan kuasa kehebatan Allah, Tuhan Nabi Allah Ibrahim. Sewaktu dimasuk ke dalam api itu, maka Allah berfirman, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, kau jadilah sejuk. Orang saksikan sendiri sampai api itu terpadam. Kayu-kayu itu menjadi api. Nabi Allah Ibrahim tidak terjejas. Tidak terjejas sekali mana pun dengan kulit-kulit pakaian yang dipakai. Maka ketika itu orang melihat ajaib. Kata Nabi Allah, inilah api bermakhluk Allah.
Allah boleh berhak atas sesuatu. Sebab itulah tuan, ini jadi sebagai satu doa ayat ini. Ayat ini kalau kita terkena panas kita, tercucuk hutan ni, kena ikan bisu, kita baca Qulna ya nabi kuni bardan wa salam ala Ibrahim. Ini ayat Quran sebagai sifat. Banyak kita boleh gunakan. Baik, ini pengorbanan di segi dakwah sampaikan dia telah ditangkap, kemudian didera dan berbagai lagi dulu. Tak cukup dengan itu, maka dilihat berlaku juga dari segi dakwah dan satuan dari segi keluarga baginda Nabi Ibrahim AS. Saya nak ceritakan kerana ada kaitan kenapa Allah letakkan kisah Ibrahim ini dalam haji, dan kisah Ibrahim ini ada terkandung dalam korban. Pasal kita berkorban demi haji itu, sebab nak bawa kaitan hidup Nabi Allah ini dalam hidup kita. Maka terlihat Nabi Allah Ibrahim ini berkahwin lama dengan Siti Sarah. Siti Sarah ni seorang wanita yang cantik, jelita, tetapi sayang Allah mungkin Nabi Allah Ibrahim yang berkahwin dengan Siti Sarah ini tidak memiliki zuriat, tidak ada anak. Maka dia pun bawalah pergi berjalan, tak silap saya dia pergi ke negara Mesir. Ketika itu kita dapat tahu Raja Namrud ini ialah raja yang mana dilihat pantang bila tengok perempuan cantik. Sampai Nabi Allah Ibrahim sanggup berkorban, mengatakan bahawa Siti Sarah ini bukan isteri, adalah saudara perempuan. Maka dia tahu Siti Sarah ini mempunyai iman yang cukup kuat. Ini wanita yang telah dididik oleh Nabi Allah Ibrahim. Kita nak jadikan anak-anak perempuan kita wanita hari ini, nak jaga iman dan mantapkan kita punya akidah ini. Walaupun ketika itu dia telah dipanggil, disediakan satu bilik di dalam rumah istana Raja Namrud, tapi tidak pernah terjelas menjaga kehormatan dan begitu hukum. Maka dilihat selepas hari itu Raja Namrud kisahnya bermalam bermimpi bahawa sebenarnya Siti Sarah sedang bersuami. Maka dia takut ancaman dari Namrud, maka dia pulang kepada Nabi Allah Ibrahim. Kau ambil lagi, pulang kepada dia. Tak tahu bahawa itu adalah suaminya. Dalam keadaan ketika itu dia pulang dengan dihadiahkan. Ini semua tanda peraturan perjalanan Allah Subhanahu Wa Taala. Raja Namrud telah dihadiahkan seorang wanita namanya Siti Hajar. Siti Hajar adalah dimandangkan sebagai orang kata perempuan istana Raja Namrud. Dia kata buat pada dia sebagai pembantu kepada kamu. Dihadiahkan. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala di mana Siti Sarah ini dapat merasakan bahawa seorang lelaki Nabi Allah Ibrahim ini teringinkan seorang suriat untuk menyambung warisan dakwah Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu berkenan dikahwinkan dengan Siti Hajar. Tapi masakan tidak kita lihat di mana bila perempuan walaupun sama-sama dimadu ataupun bermadu tetap juga ada perasaan iri hati dan sebagainya. Jadi akhirnya sampai satu ketika Siti Hajar ini Allah takdirkan dia mengatur satu-satunya orang yang pertama di atas dunia ini yang memakai barung ialah Siti Hajar. Kenapa? Dia nak menuntut, nak jaga nak menjaga perasaan saudara kita. Kan bila dia kandung ini tak dia kandung kan. Jadi dia nak menuntutkan rasa malu, nak jaga hati kepada Siti Sarah ini tadi. Dia pun tutup dengan barung. Dia lah orang pertama yang pakai barung dan tadi. Tetapi ketika itu akhirnya dia dapat tahu juga. Dapat tahu dia ini mengandung. Sampai bersalin. Jadi dalam ini istilah perasaan iri hati. Maka dalam TV itu Nabi Allah Ibrahim nak pisahkan supaya dia tidak timbul rasa iri hati. Tapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kurniakan seorang lagi zuriat kepada Nabi Allah Ibrahim, iaitu zuriat yang lahir daripada perut Siti Sarah tadi, iaitu Nabi Allah yang Yaqub pula. Ini berlakunya di situ perjalanan umat. Umat maknanya Nabi Allah Ibrahim terpecah. Yang mana agama Hanif sampai kepada keturunan Rasulullah SAW. Yang satu ini golongan yang lahir daripada orang Yahudi.
punca daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Perkahwinan dia dengan dua isteri tadi. Maka selepas daripada itu, ini yang saya tengok pengorbanan yang paling tradisional yang berlaku. Di mana ketika itu Nabi Allah Ibrahim berkata kepada Siti Hajar, wahai isteriku Hajar, dengan anakku yang masih kecil ni, aku terpaksa bawa kau jauh daripada Siti Sarah supaya tidak timbul rasa kecil hati, dan aku akan ziarah kamu nanti. Maka naiklah ketiga beranak ini Nabi Allah Ibrahim, Ismail yang dikendong oleh ibunya tadi, iaitu Siti Hajar, naik untuk Nabi Allah Ibrahim. Ketika itu dia tanya, bagaimana ni? Kita serahkan urusan kepada Allah SWT. Kita bayangkan daripada Palestin, duduk di sana ketika itu, pergi sampai ke perjalanan unta itu terhenti sampai dekat Makkah. Punyalah jauh. Kita search peta tengok hutan. Allah Akbar. Dulu asal hutan semuanya Jaziratul Arab, semua tanah Arab. Tapi lihat, bila datang penjajah, mereka ini pecah dan sepadan-sepadan. Jadi kalau negara dunia Palestin dan sebagainya. Kenapa? Inilah berlakunya perpecahan umat Islam. Bermula perpecahan umat Islam. Sama dengan kita hari ini, umat yang tak sangka berkorban demi agama, kerana perut dan kantong masing-masing, kerana jawatan, kita akan berpecah. Kita tidak akan dapat kesatuan walaupun kita ini mengaku sebagai seorang Islam dan sebagainya. Ini ibarat daripada berkorban demi haji ini sangat besar, saya katakan. Lalu ketika itu, tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bila kita sampai saja perjalanan itu, di Mekah dengan tidak ada satu apapun tumbuh-tumbuhan, satu batang pokok pun tak ada, terhentinya unta Nabi Allah Ibrahim. Maka dia kata, bismillah, kita berhenti. Aku akan tinggalkan kau, wahai isteriku, dan dengan anakku ini, dengan dibekalkan satu bakul makanan yang boleh menampung beberapa hari saja. Tiga itu apa dia? Jawab Siti Hajar, wahai Nabi Allah, wahai suamiku, kau sangat tinggalkan aku dengan anak tempat-tempat begini, dengan tak ada satu orang pun, bumi yang kering kontang ini. Maka kita bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahawa ada ni hadiah yang Allah nak berikan untuk kamu dan anak. Saya dapat berkorban untuk mengisahkan saja keluarga ini tadi, supaya tidak timbul rasa iri hati dan sebagainya. Kerana asal itu begitu jauh sekali, sanggup tinggalkan anak dan juga isteri-isteri. Lalu ada ketika itu dia rela dan keadaan dia rela dan takut kepada suami. Ini pentingnya ketaatan dalam agama ini. Bila dipuli dalam rumah tangga, dia akan dapat kebahagiaan. Walaupun ada kesedihan dan pilu, tanpa ada satu orang yang boleh membantu, maka ingatlah bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah tentang rahmat Allah dimuji dalam keadaan tapi tidak sehebat Nabi Allah Ibrahim tinggalkan anaknya, itu Nabi Allah Ismail dan juga Siti. Waktu saya pergi ziarah anak saya di Yaman, waktu itu saya nak pulang, pasport saya dicuri, hilang. Jadi duduk di sana sampailah saya dapat pasport kecemasan daripada kedutaan Malaysia di Oman. Waktu perjalanan balik itu kan, dah lama sebulan lebih saya tinggal di sana, dah dapat pasport. Waktu sampai dekat sempadan antara Yaman dan Oman itu, maka saya ditahan. Dia ragu dengan pasport kecemasan. Dan keadaan tinggi itu saya ditinggalkan di situ, saya, isteri dan anak. Berkuanglah cerita macam Siti Hajar dan Ismail. Begitulah saya, suami dan isteri saya dan juga anak saya. Tinggalkan dalam keadaan panas. Begitu cuaca saya ingat 51 darjah Celsius. Panas. Dengan tak ada kedai, dengan tak ada apa, ada duit pun tak ada manfaat, ada telefon pun tak ada naik, dan tak ada singkat dan sebagainya. Maka itulah makanan ni, bila anda zikir bergantung kepada Allah. Saya cukup yakin sampai apa yang Tok Guru ajar zikir itu dan amalan itu, insya-Allah saya akan berikan kepada tuan-tuan untuk amalan kehidupan. Bila kita diuji dengan kesusahan, kita sadarkan hidup kita kepada Allah. Sebab apa yang akidah dia waktu kita sembahyang, apa kita ucapkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami sembah Kau ya Allah, tapi kami minta pertolongan sangat dengan Kau ya Allah. Ini
Yang mana kita ni berakidah dan solat, kita yakin tak yakin serah kita kepada Allah. Begitulah Nabi Allah yang tinggalkan sembahyang bersama anak Ismail itu dalam keadaan apa-apa tu. Sampai satu ketika beberapa hari makanan itu habis, Nabi Allah Ismail yang kecil itu pun menangis dalam keadaan kelaparan. Maka susu daripada badan tubuh Siti Hajar itu pun semakin mengering. Siti Hajar tak makan apa-apa, macam mana nak mengalah susu? Tiba saat ketika itu dia pun berlari-lari mencari bekalan air. Ini yang berlakunya kisah Sa'id, Safa dan Marwah. Itu saya kata tadi, haji ini ialah puncak segala pengorbanan. Kalau kita tak boleh nak usaha nak pergi haji, nak kumpul duit dan sebagainya, orang kata pun sebagai seorang mukmin, apa gunanya kita hidup? Setidaknya kita umrah, kita buat umrah dahulu sebelum dapat pengaji. Dapatkan kita ini jejak bumi yang penuh barakah, bumi yang dibina oleh Nabi Allah Ibrahim sendiri, yang dibangunkan Baitullah Haram. Dalam keadaan ketika itu, saya nak kisahkan bagaimana ketika itu sejak dia berlari-lari, dia nampak macam mana satu kilauan air, tapi terus sampai Morgana naik ke Bukit Safa. Lihat ada patah naik ke Bukit Marwah. Begitu juga dalam keadaan dia dah berputus asa dengan makanan yang nak dapat, tetapi dia tidak putus dengan rahmat Allah. Ini dia tuan. Kita akan hadapi situasi yang akan berlaku ni tak lama lagi. Sekarang kita hadapi kenaikan harga barang, hidup kita jadi susah, ayam pulang melambung dan sebagainya juga. Kadang ini apa dia? Allah kata la taqnatu min rahmatillah. Jangan sampai kita berlaku di bunuh diri. Jangan sampai kita pun mempersalahkan takdir Allah Taala. Waktunya kita bergantung dengan Allah, berdoa banyak-banyak, kembalikan kita, keluarga kita, anak-anak kita ini kepada ajaran Islam Rasulullah. Allah akan kembalikan balik barakah. Percayalah, yakinlah bagaimana berlaku kepada Siti Hajar dan Nabi Ismail itu tadi. Tak kala ketika itu turun malaikat Jibril alaihissalam. Bila bertanya kepada Siti Sarah, apa yang kau harapkan? Aku tidak mengharapkan lainlah Allah. Bila tanya siapakah kamu, maka tadi pun tak tahu. Tiba-tiba datang seorang malaikat, nama malaikat Jibril. Maka dia pun bawa Al-Kisah di bawahnya. Siti Hajar dan kedua anak dia tadi satu kawasan yang agak lembah sikit. Keringetan yang kita biasa dengar apa dia? Cerita bila Nabi Ismail menangis, ketukkan dia tumit, terpancarlah mata air dari Zamzam. Itu tentu mesti selalu kita dengar. Tapi dalam kisah yang sebenarnya di mana hentakan kaki daripada malaikat Jibril, terpancurnya air mata Zamzam. Lalu dia terpancur air, minumlah dia anak-anak, segarlah kedua-duanya ini. Bersyukur kepada Allah Taala. Ajaran yang telah ditinggalkan Nabi Allah Ibrahim. Saat ketika itu bila dilihat bila matahari dah tiba-tiba datang burung-burung ini datang ke rumah yang di rumah. Kenapa? Dia mencari air untuk diminum. Ketika itu pun berkumpullah burung-burung tadi. Nampak tiba-tiba pedagang-pedagang yang lalu di antara Syirah dengan Syam itu tadi. Bila dia tengok burung ni banyak kat kawasan tu, dia pun pergi kejar, tengok buat di mata air. Akhir di situ bermula sejarah peradaban manusia. Orang berkumpul di situ, di mana ada mata air di situ, di mana ada lembah situ orang akan duduk. Tapi tengok kadang-kadang itu Nabi Allah Ibrahim ziarah masjid anak. Ketika itulah bila ditengok orang dah mula ramai, apa dia? Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail bina ke Baitullah Haram. Yang hari ini kalau kita pergi, kita akan nampak apa di situ ialah makam Nabi Allah Ibrahim. Orang pergi jemaah haji ke umrah, dia tanya saya, Ustaz, makam ni kubur apa? Tuan-tuan kalau pergi Palestin pun ada makam Ibrahim. Tuan-tuan pergi dekat makam ada makam Ibrahim. Makam dia tempat yang pernah berdirinya Nabi-Nabi Allah. Kita makam kubur, tapi makam Ibrahim. Mana itulah makam Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim dengan anak Ismail membina Baitullah, batu-batu yang disusun. Dia pun tak perasan. Dia tak ada pakai teknologi tangga lift dan sebagainya.
Tapi ini semua kuasa Allah Subhanahu wa taala. Berulang alik Nabi Allah Ibrahim melihat isteri dan anak. Sampailah bila Nabi Allah Ibrahim satu malam bermimpi bila anak Ismail sudah menjejak umur berkurang dekat kanak-kanak, hampir kepada umur kanak-kanak dalam berkurang belasan tahun. Nabi Allah Ibrahim bermimpi pula. Mimpi Nabi ini adalah bukannya mimpi datang dari syaitan. Acap kali supaya dalam mimpi itu dengan suaranya lagi sebenarnya anak-anak. Tengok tanda susah dapat anak pula nak pisahkan pula hutan jauh. Kemudian tinggalkan ulang balik pergi tengok. Nak tinggalkan isteri bersama nak tengok Sarah dengan Hajar nak tengok anaknya. Dalam keadaan ketika itu tiba-tiba pula rasa-rasa macam dah hidup senang. Dapat pula perintah Allah nak sedih pula. Ini pengorbanan yang cukup tinggi sekali. Sebab itulah ringkas ini semua orang tahu. Kerana ketaatan Nabi Allah Ibrahim dan anak Ismail menjadi anak yang tak pernah lawan cakap mak ayah. Anak-anak kita, anak-anak zaman sekarang, kerana kita telah didik, kerana biar kehidupan dia kita tak dapat akses boleh jadi lawan mak bapak. Kerana kita akses dia boleh jadi anak derhaka kepada ibu dan bapa. Kenapa ni? Hari ini pendidikan tarbiyah agama semakin jauh kepada realiti. Kadang-kadang semayang pun kita tidak perlukan. Kita tak pernah nak marah anak kita minta semayang, tapi kita marah anak kita belajar, dia gagal dalam pembelajaran. Itu yang kita tekankan. Sebab itu yang menjadi sebagai satu habuan atau pandangan oleh manusia akhirnya berlaku pada hari ini. Nabi dah sebut, saya di zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha wa yaqtabihumullahu bisadasil banyak. Kau akan jumpa nanti umat yang beruntung nanti dan datang di kiamat ni, di mana orang dah tak suka lagi belajar agama. Orang pandang serong dengan agamawan. Ulama-ulama mereka yang akan hidup. Mereka takkan pandang orang-orang yang ada ilmu. Maka begitu faya yaqtabihumullahu bisadasil banyak. Kau tunggulah akan datang yang 3 bala kata Allah Ta'ala. Pertama boleh dia dah berlaku kita hari ini. Allah angkat satu berkatan di bumi kita. Hidup kita tuan-tuan semua berkat. Makan minum kita tuan-tuan jadi susah, dan pekerjaan menjadi susah, keluar cerai-berai kita sebagainya. Semua Allah angkat. Sebab apa? Iman dalam keluarga, dalam diri, dalam hati masing-masing sudah mula terbang. Sudah tidak diendahkan. Yang kedua kata Nabi SAW, akan zahir kepada kamu nanti orang-orang yang jahil. Orang yang dalam agama akan mereka itu akan berfatwa masing-masing untuk selera mereka. Dan yang ketiga, dan tak ada lagi orang alim. Orang akan pilih orang yang jadi pemimpin dan pemimpin akan rosakkan. Ini yang berlaku kerana kita tidak mendahulukan agama, dahulukan ilmu dalam hidup kita. Ini disebutkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu sudah tadi bila dia dapat perintah sebagai anak dia akur, sampaikan di mana ketika itu dia melaksanakan, lalu diperintahkan digantikan dengan seekor kambing ataupun kibas. Inilah berlaku sejarah pensyariatan korban. Waktu sudah korban dan berkorban. Korban dalam dia banyak, kita nak korban seperti binatang, tapi berkorban adalah sangat paling besar. Kerana itulah yang membawakan kepada kita ini mujahadah. Apa mujahadah yang kita? Saya kata sebelum mujahadah tadi, ibadah haji ini dia membawa kepada kita ini ibadah rohaniyah. Saya dah ceritakan tadi tentang bagaimana kekuatan rohani kita, sandaran kita kepada Allah Ta'ala. Yang kedua ibadah badaniyah. Terutama nak kena berkorban, tinggalkan kesenangan. Ketika kita tahu bahawa di Arafah tidak ada lagi dah tentang perbezaan warna kulit, tidak ada perbezaan lagi dah pangkat, semua berpakaian putih, sama saja di sisi Allah hanya takwa. Innallaha la yadhillu aswarakum wa la absarakum wa la aqwalukum wa la qulubukum. Allah tengok hati yang kamu takwa. Batu orang yang bahagia dia berjumpa dengan Allah, Allah kata apa dia? Illa man atallaha biqalbin sayyid. Hati kita nak jadi hidup berkat, nak jadikan hidup kita ni tuan-tuan senang, nak jadikan tuan-tuan apa kita rasa aman, ialah hati kita.
Kadang-kadang tidak ada sekelumit benci sesama Islam, saudara mara kita dan sebagainya. Apa gunanya? Ibadah yang kita buat tidak mampu untuk menggahirkan hati kita ini bersih, sebersih, mulia semulia. Dalam satu hukama al-hukama, Imam Hasan al-Basri sebut dalam kitab At-Tadbir fi Alamil Ghuyub, dia mengatakan bahawa asbab doa orang-orang Islam ini Allah Ta'ala tak terima, terhalang doanya. Pertama, bila dah masuk dalam tubuh badan makan benda haram. Awas, jangan ambil rasuah, jangan kita ambil barang-barang yang kita politik dan sebagainya. Kerana iman tadi menjadi penghalang untuk kita buat dosa. Yang kedua bila kita indah hari zaman sungguh sangat cerita dan share apa yang mudahnya buat YouTube, tentang Facebook sebagainya, like, share and comment. Komen itu tak boleh tahan kita. Riba, orang tak kena riba. Tapi banyak sangat, ada saja yang tak kena. Pergi masjid tak nak, tapi komen orang masjid tak boleh baik. Ini kerja, ada saja yang tak kena. Kita kena jaga mulut kita ini. Fitnah yang paling kita tak perasan dan paling berbahaya. Dan ketiga apa dia kata, bila dah hati al-ghilib al-hasan fi ada sedikit perasaan hasad sama orang Islam, terlintas saja sikit. Sebab tu dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali membicarakan bab riya, bab hasad terlalu panjang. Kalau nak jaga betul-betul, nak mendalam memahami, kajilah punca kepada terhalangnya keberkatan hidup itu. Tak bawa kita kepada takwa yang sebenar kepada Allah Ta'ala. Baik cerita ni ibadah rohaniah, haji itu berucap kepada badannya. Sanggup tuan berpanas kita sama-sama duduk tempat yang sampai dekat Arafah. Sebab tu orang di sana tuan mengerjakan haji, kita tuan pada hari Arafah kita disunatkan untuk berpuasa sunat. Ingat, pada hari Arafah kita disunatkan untuk berpuasa sunat. Pada bila tu? Pada 9 Zulhijjah. Besok hari raya, hari ini kita berpuasa. Ambillah kesempatan. Kalau di tempat saya tak tahu saya buat hari Arafah, bermula daripada asar sampai maghrib. Duduk sama-sama. Kita tak pergi haji, tetapi kita tak dapat melaksanakan haji. Tapi yang kita tak pergi ini sebagai tanda kebersamaan kita, sebagai tanda iman kita berpuasa. Sebab orang yang Arafah tak boleh berpuasa. Mereka tidak boleh berpuasa, tapi kita tak kerjakan haji, kita kena berpuasa. Maka akhirnya sampai saja pelaksanaan haji, keesokan harinya selepas solat hari raya dan termasuk hari tasyrik, kita dah siapkan untuk berkorban. Itu dia. Berkorban. Apatah lagi kalau orang lebih harta dekat sana, orang pergi haji boleh berkorban. Kita dekat sini, setidaknya yang kita kata aku dah buat korban dah cukuplah sekali. Allah bagi rezeki kita tiap hari kita. Bil asyur kita boleh bayar. Kenapa kita ni tak boleh nak kumpul sedikit-sedikit? Setidak-tidaknya walaupun tahu berkorban itu adalah menjadi apa dia? Sunat muakkadah. Sunat muakkad mana sangat-sangat dituntut, tapi seandainya dalam satu keluarga seorang dah melakukan, dia jadi sunat kifayah. Cukup. Sejak Nabi keluarga kita takkan seorang tak boleh. Adik-adik kita, tuan keluarga kita, sebagai kalau dah buat maka dia sudah menjadi. Tapi kalau ada kemampuan bagi kita buat, dan seelok seakhirnya daging yang kita korbankan itu kita sedekah langsung. Walaupun Imam Syafi'i kata ada hak 1/3 untuk kita ambil orang yang berkorban. Dan nak kalau korban kelompok tak payah ambil yang hutan. Korban kelompok dan nak serang ilmu mahal. Saya tengok pun harga 5,000 kena RM1,000. Itu pun agak-agak daging dalam 60 kilo. 60 kilo 70 kilo. Kalau korban kelompok satu bahagian tuan lebih kurang dalam 10 kilo. 10 kilo tuan dia boleh ambil 1/3. 1/3 pada 10 kilo lebih kurang dalam berapa? Tuan dalam lebih kurang antara 3 kilo je. 3 kilo. Agak tuan 3 kilo pun baik kita sedekah. Waktu ini korbanan yang besar. Aku keluar duit 800 satu bahagian. Aku keluar duit sampai 6,000. Sampai 6,000. Tuan berkorban, jangan lintas dalam hati rasa ganas. Sebab itulah haji dan juga berkorban ini menandakan puncak kepada apa dia? Ibadah maliyah. Maliyah harta. Harta-harta. Kalau ada rasa kedekut, ada sedikit masa tak hidup masih, haji bakir bagi kedekut, tak guna tuan. Tak guna kita berkorban. Jangan dirikitkan. Syaitan dia akan cari jalan untuk kita
ungkit balik infak kebaikan kita buat. Sebab apa saja amal saleh kita buat, kita lupakan. Dan amal saleh diajar oleh Nabi, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, kau telah menggunakan aku bagi amal saleh. Maka itu apa kan ikhlas. Ikhlas tak perlu kita. Tak mungkin lagi dah habis. Orang Arab kalau kita tu khalas dah belah. Tak ada lagi dah, tak ada nak sebut-sebut lagi. Okey dah, bas dia kata. Bukan bas express bukan. Tapi basnya habis jalan, selesai dah. Okay? Jadi dengan itulah nilai-nilai luhur, pengorbanan, di segi ceritakan tadi, pemberian, kasih sayang, berkorban. Pemberian harta juga. Pemberian tadi jiwa dan agama, kesungguhan. Maka ini adalah sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu akhir saya nak sebutkan nama tuan berkorban demi hati itu kepada mujahadah. Mujahadah adalah kesungguhan. Kesungguhan kita ini untuk apa dia? Manfaatkan apa sahaja jiwa, raga, harta kita, tuan, fikiran kita untuk agama Allah Taala yang membawa ke arah yang lebih baik. Jangan merosakkan. Kita telah diuji dengan kehidupan kita macam-macam. Jangan terus merosakkan lagi. Tengok hari saya dengar tadi berita pagi tadi di Perancis tuan, di Eropah berlaku balik peningkatan apa dia? Omicron tuan. Sampai 7 kali ganda. 7 kali ganda. Apakah selama ini kita ni tak ada penyelesaian dan pula apa dia? Negara Eropah pula yang mana membawa vaksin 3 tahun nak diberikan pula suntikan vaksin Omicron. Tak cukup ini tuan tadi. Vaksin ada bagi kita berapa banyak? Bagi kita kata makin banyak kena vaksin, makin ramai orang tak pergi masjid. Saya mengajar sejak dalam sejak mana orang sebelum COVID ramai. Habis COVID kita vaksin, orang tak takut. Yang mati-matilah kita. Yang tinggal yang tak mati-mati tak nak datang. Mati-mati tak nak datang juga. Masih hidup lagi. Bukan yang mati-mati tak nak datang. Tuan-tuan itu. Yang mana ada suami, ayo arahkan suami, pergilah solat berjemaah. Pergilah hidupkan setidaknya subuh dan juga asar. Ini adalah kunci syukur kita nak dapat pada Allah Taala. Jangan ambil dia duduk kat kedai kopi sembang main jam. Abang dah pergi haji dah. Satu hari 4-5 kali. Itu haji makan orang tu. Ini kita nak buat haji ni. Haji kita nak pergi dia betul-betul nak berkorban. Jadi dengan itu saya katakan dia apa dia? Kita mujahadah kerana harta, kerana keluarga, kerana sahabat, kampung halaman ditinggalkan semua. Semua mengajak kita berkorban. Kalau nak dikupas dengan kita ni cukup panjang. Maka dia semua untuk takabur mendekatkan diri kita kepada Allah serta mengharapkan kurniaannya pahala. Di waktu mana? Di waktu bukan semua manusia Tuhan Allah pilih. Tak semua. Sama orang Tuhan staff kalau dia MPM di bawah maka berapa yang Allah pilih untuk hadir dalam manusia. Yang alhamdulillah ada orang-orang sebegini. Atau tidak ada tak ada tolong Tuhan saya nak sama Tuhan tak ada. Orang-orang agama bulanan. Kalau kita ada baca-baca tertentu ada mingguan, Al-Quran ada bacakan Yasin dan sebagainya. Jadi inilah kita nak lihatkan kembali apa dia? Maknanya hidup kita ini adalah semuanya akan kembali balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir dalam surah Al-Imran ayat 90 Allah Taala berfirman, "Lan tanalu birra hatta tunfiqu ma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Sallallahu alaihi. Kamu sekali tidak akan mendapatkan kebajikan yang sempurna. Sekali-kali kamu tak akan dapat kebaikan yang sempurna. Sehingga kata Allah, kamu bernafkahkan, kamu berkorban dari semua yang ada, yang apa yang kamu cintai. Tetapi kadang-kadang kita tak sanggup nak korban. Masa kita sekejap nak pergi kuliah maghrib. Kenapa? Sorok duduk kat rumah atas sofa, ada aircon, tuan yang dingin, tengok TV, LCD yang besar dan tengok waktu prima dan sebagainya. Sedangkan waktu itu ialah waktu malaikat turun. Malaikat turun ni dicatat. Dia ada catatan harian. Catatan harian dia akan waktu subuh dan waktu asar. Subuh asar malaikat dia akan turun bawa laporan kepada Allah SWT. Itu catatan harian. Catatan mingguan kita dia akan kata Isnin dan juga hari Khamis kita. Mingguan. Tahunan bila tengoknya malam Nisfu Sya'ban. Ini malaikat buat laporan kepada Allah. Dan
laporan yang akan bentang habis ini sampai Z bila kita kepada masa besok Allah nak tutup kat mana. Sebab tu Nabi doa, Allah mastur uyubana, ya Allah kau tutupkanlah aib-aib kami, jangan dipaparkan. Kalau nak tunjukkan, tunjuklah kebaikan. Jadi keaiban itu kita tak nak zahirkan, masa diberikan nafas ini lah kita bertaubat kembali balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia saya kira cukuplah. Sekadar itu insya-Allah tuan-tuan hampir kat pukul 10. Saya mudahkan tadi pun awal ini alhamdulillah kita dapat sama-sama. Jadi saya ucapkan terima kasih, jazakallah, terima kasih kepada Abang Bakar yang telah berinisiatif untuk saya hadir. Saya pun terima kasih juga kepada penonton saya kebetulan penonton baru pula tuan-tuan. Penonton baru pula, kalau penonton lama belum tentu dapat peluang. Dan senang. Jadi doa-doakanlah sampai insya-Allah. Kalau Allah izinkan saya pencen awal, saya boleh pergi bila-bila masa saja. InsyaAllah doakan kita sihat walafiat, akan terus bertakwa dan menyampaikan risalah Nabi Muhammad SAW dan doa pada sekalian semua. Tuan aku sejanjikan tadi ialah zikir dan juga tuan nak ajar tuan doa. Kalau dapat tuan rakamkan, boleh tulis tuan amalkan setiap hari. Amal setiap hari. Bila waktu kita susah, kita banyakkan baca doa, Allah akan berikan jalan yang kedua. Ini saya dapat daripada almarhum tuan dulu saya tuan. Apa disebut zikir pertama? La ilaha illallahul halimul karim, subhanallah rabbil arsyil azim. La ilaha illallahul halimul karim, subhanallah rabbil arsyil azim. La ilaha illallahul halimul karim, subhanallah rabbil arsyil azim. Kita baca sama-sama sebagai tanda tuan saya ijazahkan zikir. Okay. La ilaha illallahul halimul karim, halimul karim, subhanallah rabbil arsyil azim. La ilaha illallah al-halimul karim, subhanallah rabbil arsyil azim. Ya, alhamdulillah. Doa kita yang kedua ialah yang diungkapkan tentang doa ini sangat-sangat saya kata bermaksud, mustajab. Doa ini diajarkan kepada kita kadang kita susah dan sebagainya. Doa lah sekali lepas ayat kita. Rabbana sakhir lana rizqana halalan wa ajjil lana bihi ya ni'mal mujib. Panjang dan tuan, boleh rakam dengar lagi. Rabbana sakhir lana rizqana halalan wa ajjil lana bihi ya ni'mal mujib. Rabbana wahai Tuhan kami, sakhir lana, kau permudahkanlah bagi kami apa saja urusan. Rizqana, apa yang kau kurniakan kepada kami. Tuan tak masalah sampai masa tuan Allah nak bagi kehangat, naik pangkat, Allah nak bagi kita naik gaji, nak bagi bonus sebagainya. Allah nak bagi rezeki anak yang baik, yang soleh, dapat menantu yang baik dan sebagainya tuan. Apatah dapat suami yang baik berubah, dapat isteri yang baik pun berubah tuan. Rabbana sakhir lana rizqana halalan. Halalan ini baik tuan. Bukan sekadar halal saja, tapi baik dan berkualitas. Wa ajjil lana, dan segerakanlah bagi kami apa yang kau nak berikan itu, bihi ya ni'mal mujib. Dengan apa yang kau nak beri itu, wahai yang sentiasa memberi dan memperkenankan. Tuan insya-Allah saya restukan amalkan. Saya tak nak berdiri seorang-seorang, bila saya mati itu nak terhenti. Amalkan sendiri ini insya-Allah. Bacalah sekali lepas sembahyang, sampai-sampai duduk tuan. Orang yang duduk kat kaunter, orang datang tuan, bacalah doa la ilaha illallahul halimul karim. Mana tahu pendapatan yang ini bertambah pula tahu itu. Dapat bonus tinggi, naik pangkat dan lain pula, insya-Allah tuan. Itu saja. Saya doakan sama-sama, mudah-mudahan kita semua akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai akhir, mari sama-sama kita menadahkan tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaan nikmat yang Allah beri bagi kita dalam manusia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا سخر لنا رزقنا حلالا وعجل لنا به يا نعم المجيب اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء وهدى العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم وشوق لقائك يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن الرحيم حقه ينطق عند الرحيم يا الله sering melakukan kesalahan dan dosa-dosa terhadap-Mu ya Allah. Banyak ya Allah nikmat-nikmat yang telah kami kufurkan ya Allah. Nikmat kehidupan yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Betapa sedikitnya kami kembalikan ibadah kami kepada Engkau ya Allah. Bahkan janganlah kami berdoa kepada Engkau ya Allah. Ingatan kami dan Engkau terlalu sedikit dan amat sedikit ya Allah. Ya Allah betapa kecilnya kami ya Allah. Dan kami akan hadapi bakal menghadapi ya Allah dalam keadaan kekurangan dan juga kebaikan ya Allah. Dengan dosa-dosa yang semakin bertambah ini ya Allah, maka keadaan keampunan daripada Tuhan Kau ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah Kau padamkan kesalahan kami ya Allah. Menyesali kami hanya seketika dan kembali kami lakukan dosa dan maksiat ya Allah. Sungguhnya iman kami ini lemah ya Allah. Dengan kehidupan yang sentiasa dilindungi ya Allah, dengan kesemukan dan kelalaian ini ya Allah, maka peliharalah kami ini ya Allah. Peliharalah iman kami. Tidak berbodoh ya Allah. Kami harapkan ya Allah doa ini Kau sampaikan ya Allah kepada ibu dan ayah kami ya Allah. Ada antara mereka yang telah pergi meninggalkan kami ya Allah. Bagaimana kehidupan mereka di alam barzah di sana ya Allah. Terimalah doa-doa ini daripada anak-anak mereka ini ya Allah. Jadikanlah ya Allah kami anak-anak yang salih dan salihah. Jadikanlah ya Allah anak-anak kami juga anak yang salih dan salihah, serta zuriat dan keturunan kami salih dan salihah. Ampunkan dosa-dosa mereka seluruhnya ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah berikanlah kemanfaatan buat kami ya Allah. Kau lapangkanlah dada kami, tenangkanlah hati-hati kami ini ya Allah. Jadikanlah pekerjaan kami sebagai ibadah dan Kau ganjarkan pahala di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Kau satukanlah hati-hati kami, jangan Kau pecah belahkan kami ya Allah. Kami harapkan agar ya Allah kehidupan kami kembali kepada biasa ya Allah, sebagaimana perkataan yang oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Kau angkatkanlah musibah kepada kami, jauhkan malapetaka buat kami ini ya Rahman. Murahkan rezeki kami ya Allah, banyakkanlah usia kami ya Rahim. Ya Allah ya Allah, Kau dah mengetahui akan apa isi hati kami terlindung dalam hati kami ya Allah. Kau Maha mengetahui akan segala sesuatu yang tersembunyi ya Rahman ya Rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan saudara saya akhirnya ada satu pengumuman. Saya telah hantar satu iklan kepada Encik Abu Bakar. Boleh nanti belaskan dengan dalam grup. InsyaAllah tadi saya buat package umrah kembali setelah 2 tahun terhenti. Saya bermula pada tahun 1999 sampai 2019 kena tumbawik terhenti. Saya tidak buat sementara. Tapi Alhamdulillah pada 31 Ogos ini selepas musim haji saya akan bawa jemaah pertama lah, InsyaAllah selama 40 orang. Tapi untuk jemaah ni ada lagi 6 kekosongan. Kalau siapa nak ikut umrah sama saya insyaAllah. Dan tidak ada tali-tali yang lain sampai 20 tahun, sampai 20 tahun 2012. Dan insyaAllah nanti pada tahun hadapan saya akan merangka beberapa perjalanan seperti mana kita akan pergi di Jerusalem, di Palestin, di Masjid Al-Aqsa, dan kita akan pergi ziarah 3 masjid lagi, iaitu dengan umrah di Makkah dan di Madinah. Selepas itu saya akan buat package pergi ke Jordan dan juga Mesir untuk kita ziarah. Dan perjalanan ini adalah bukan sekadar perjalanan saja, tapi diisi dengan tarbiyah, diisikan dengan ilmu, dengan kuliah-kuliah perjalanan, insyaAllah supaya kita akan dapat merasakan Allah kata fasiru bil ilm. Kemudian tu pada bulan 2 hadapan seperti cuti sekolah dan tahun baru Cina,
Saya ada buat package untuk pergi ke Istanbul, Turki itu saja, Istanbul dan Turki. Kalau siapa minat nak pergi, tuan-tuan boleh tukar duit sekarang. Sebab duit lira Turki sedang jatuh. Kita dengan Saudi kita jatuh tuan, tapi dengan Turki duit Turki jatuh. Saya bawa tukar itu 500 ringgit dapat 1,300 lira tuan. Jadi insya-Allah kalau tuan ni ada bahagian dan lain-lain saya akan buat package pergi ke seberang ke Indonesia, pergi ke tempat Wali Songo dan sebagainya. Saya dah mulakan balik insya-Allah tuan ni bersama dengan sahabat saya Al-Fadhil Datuk Dr. Zahzan. Datuk Zahzan dan insya-Allah dia pun dalam perjalanan saya ke sini dia pun beri salam kepada semua yang mengenali dia, kerana dia pada petang semalam dia dapat panggilan ke tabung haji untuk menjadi pembimbing haji pada tahun ini. Doakan dan kata insya-Allah mudah dipermudahkan. Jadi insya-Allah tuan bagi Allah Taala yang belum daftar lagi daftar cepat-cepat. Tuan kalau tak ada tanam azam macam saya bila pencet dapat modaliti pergi package. Pergi package ya. Duit tersimpan berapa, ada orang pencet kan nak besarkan dapur kan, nak tukar kereta, tak payahlah kita dah pergi jumpa Tuhan. Jadi kita gunakan duit sebaik-baiknya insya-Allah untuk pergi haji. Yang dah pergi alhamdulillah, yang mana kesempatan pergilah umrah nanti insya-Allah. Saja saya mohon ampun banyak-banyak. Aku qaulana wa astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak murid saya pun ada. Nampak tua di depan saya. Insya-Allah. Sekian, terima kasih tuan. Alhamdulillah. Dan seterusnya, ini pun kursi Pasal Agama dalam Bahasa Indonesia, saya buatkan